Kita nak bercakap soal wang pada hari ini tentang proses COD, cash on delivery. Macam yang saya sebutkan tadi, peribadi saya sendirilah kan. Saya ada dua lah terma kalau saya nak membuat bayaran ataupun pembelian dan sebagainya. Kalau COD tu saya pilih, kalau harga yang murah barulah saya nak COD. Tapi tahukah anda pelbagai proses yang harus dilakukan kalau kita nak melakukan proses COD ini. Jadi untuk memperkatakan tentang perkara ini, kita bersama dengan Profesor Dr. Ida Mat Yassin, Pensyarah Putra Business School. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, saya sihat dekat sini. Okey, Prof. Mungkin sebagai permulaan, Prof boleh kongsikan kepada kami lah tentang makna COD itu sendiri dan apa antara proses-prosesnya kalau anda kata kalau kita ingin melakukan COD ini. Silakan, Prof. Okey, terima kasih. Ya. COD ni seperti yang disebutkan oleh Fazli tadi, cash on delivery, bermaksud kita cuma bayar bila kita terima barang itu. Bila kita sampai barulah kita bayar. Jadi ini sebenarnya dalam pembelian atas talian kita ada macam-macam pilihan ya. Kita boleh COD ataupun kita boleh bayaran dulu dan hantar kemudian. Tetapi pada hari ini COD. Jadi itulah kaedahnya. Kita cuma membayar bila barang itu sampai di rumah kita. Jadi Prof, adakah COD ni kita boleh mempercayainya COD ni? Yalah, sebab kadang kita fikir ni kalau saya order betul-betul ke sampai kan? Dan kita nak tahulah adakah barang-barangan yang kita beli tu akan sampai kepada kita? Anda kata kalau kita membuat bayaran secara COD ni? Ada dua kemungkinan tu Fazli ya. Kemungkinan pertama memang dia sampailah. Kemungkinan yang pertama kita ambil senario yang terbaik ya, di mana apa yang kita beli tu memang benar-benar sampai dari segi kuantiti, dari segi kualiti, semua tepat. Jadi dia sampai pada kita pun buat bayaran. Itu yang terbaik. Tetapi ada juga kemungkinan yang kedua, barang yang dihantar itu tidak bertepatan dengan apa yang kita order. Kemungkinan kuantiti tak cukup ke, berlebih ke kan, biasa tak cukup lah. Ataupun kualitinya, kadang-kadang saiznya jadi dia tidak bertepatan. Jadi itu adalah senario yang buruk lah, yang kita tak mau terjadi tapi dia ada terjadi juga. Ada satu senario lagi di mana macam kita katakan yang tadi itu menjadi mangsa adalah pembeli ya. Ini kita boleh tengok ada juga senario mangsanya penjual. Sebab dia dah hantar barang yang bagus, dah betul semua. Sampai-sampai bila penghantar menghantar, pelanggan tak nak bayar pula. Jadi ini adalah satu masalah di pihak penjual. Jadi COD ni kadang-kadang kalau kita sebut tentang yang baik itu tidak ada masalah. Tetapi jika berlaku penipuan ataupun masalah tu boleh jadi di sebelah pelanggan ataupun sebelah penjual. Jadi kadang-kadang penghantar tu sendiri pun boleh jadi masalah juga. Dia tersepit di tengah-tengah. Dia sudah menghantar bagaimana minyak dia sebenarnya. Kadang-kadang kita terfikir juga kita ni sebagai pembeli ni kita rasa macam penjual ni yang menipu dan sebagainya. Tapi kita tak fikirkan sebenarnya penjual pun boleh tertipu juga dengan pembeli ni macam yang Prof sebutkan tadi. Jadi adakah sistem ini benar-benar selamat digunakan untuk penjual ataupun pembeli, Prof? Dia berisiko di sini, Fazli ya, dia berisiko. Saya cuba untuk membandingkan COD ni dengan pembelian atas platform e-dagang ya, contohnya Lazada ataupun Shopee dan sebagainya tu. Kerana bila penjual menjual di atas platform atas talian ni, bila kita duit, dia sebenarnya penjual dia tak dapat duit terus. Ya, hanya lepas beberapa hari boleh dapat duit. Jadi platform ini, pemilik platform ini, Shopee, Lazada ke apa-apa tu, dia simpan dulu duit ni. Maknanya jika ada apa-apa hal, kurang-kurang dia dah pegang dulu kan. Jadi sebenarnya pada pandangan saya, lebih baik kita membeli pada platform-platform yang dipercayai lah. Ada juga situasi, kenapa COD ada pelanggan dia tak yakin. Tak naklah saya ni bayar dulu, datang barang je kan. Jadi dia ada kurang keyakinan di situ. Jadi ini orang kata isu keyakinan lah ni Fazli ya. Tapi sepanjang pengalaman saya lah membeli atas talian ni, ada beratus-ratus rasanya pembelian, saya agak yakin dengan platform atas talian. Kerana jika ada isu, dia akan selesaikan isu tu. Kata saya pembeli, saya ada isu dengan penjual kan, saya pernah beli barang pecah ke apa, dia akan menjadi pengantara lah
dengan penjual, dan saya sangat berpuas hati sebenarnya. Dan COD ni dia memang ada risiko yang lebih pada pandangan saya kerana dia tak ada perantara untuk menyelesaikan jika ada sebarang isu, sebab dia jadi macam satu pihak menang, satu pihak rugi. Yelah, kalau misal kata saya sendiri pun kan, kalau saya nak beli pun saya akan baca review dan sebagainya kan, seller ni betul-betul ke ataupun tak kan. Okey, ada satu situasi saya nak tanya kepada Prof lah. Okey, andai kata kalau saya lah saya ada memesan ataupun membeli sesuatu barangan, okey, lepas tu saya suruh hantarlah ke rumah, dan apabila penjual itu menggunakan orang ketiga untuk menghantarkan ke rumah kita, tiba-tiba saya ni tak ada kat rumah. Jadi barang tu belum lagi dibayar ni, tapi proses pergerakan barangan tu dah sampai dekat rumah. Jadi dekat situ tanggungjawab siapa sebenarnya? Adakah yang menghantar itu harus membayar kepada penjual ke? Jadi bagaimana situasi itu harus diselesaikan, Prof? Ya, dalam hal ni kan Fazli, dalam situasi ni saya fikir ketiga-tiga pihak apa yang saya maksudkan, penjual, pembeli dan juga penghantar. Dia mesti jujur ya. Jika salah satu tak jujur, dia akan jadi masalah. Jadi dalam hal ni bila penghantar dah datang, biasa kalau kita nak bagus tu penghantar dia kadang-kadang dia message dulu ya. Dia akan sampai dalam berapa minit lagi ke, pun ada di rumah ke. Kadang-kadang masalahnya yang penerima tak respon, message tak respon, call tak angkat. Kadang-kadang dia dah cakap dia ada, tengok-tengok sampai tak ada. Jadi ini memang mendatangkan masalah. Ya, bagi saya ketidakjujuran ataupun di pihak pembeli lah ya. Kemungkinan kalau kita ada simpan dalam database tu kena orang kata blacklist juga, sebab akan menyusahkan ya. Siapa nak membayar barangan tersebut. Okey, jadi berbalik kepada soalan saya itu tadi, bercakap tentang benda itulah kan, siapakah sebenarnya yang harus ataupun yang layak untuk menentukan tempat penghantaran barangan itu? Adakah kita sebagai pembeli, okey kita cakap kita hantar di sekian, ataupun penjual itu sendiri yang cakap, oi tak boleh, saya kena hantar dekat sini saja. Jadi kat situ pun ada berlaku macam pergaduhan tau. Pembeli kata nak suruh hantar kat sini, penjual kata tak boleh, saya tak masuk ke kawasan ni. Kalau nak beli barangan saya boleh hantar dekat kawasan tu sahaja. Jadi dekat situ siapa yang menang? Siapa yang ada right kat situ sebenarnya? Baik, sebenarnya dia kena persetujuan dua-dua belah pihak. Maknanya kalau salah satu pihak tidak bersetuju, lebih baik tidak melakukan transaksi. Saya pandangan saya mudah saja. Dia mesti persetujuan dua-dua. Jika salah satu macam disebut tadi, penjual kata saya hantar sini je, tempat lain saya tak nak hantar, dia tak payah beli. Habis cerita di situ kan. Betul. Jadi mesti persetujuan dua-dua lah. Jika tidak, lebih baik tidak meneruskan pembelian ya, untuk mengelakkan masalah yang akan datang. Tapi ada jadi situasi ya Fazli, di mana kadang-kadang setengah penjual terutama di syarikat lah, dia bukan individu kan, dia kedai yang proper lah. Dia kata dia boleh collect dekat mana-mana cawangan dia. Dia boleh juga, kita kadang-kadang kita dah tempah apa semua, kita boleh collect dan bayar di kedai tersebut. Jadi itu pun lebih selamat jugalah. Ini yang banyak risiko ni bila datang ke rumah ni, dia lebih risikonya di situ. Betul. Kalau penjual pun saya fikir kena hati-hati juga. Kadang-kadang seperti yang kita sebut tadi, penipuan itu berlaku di pihak pembeli dan juga kemungkinan di pihak penjual. Adalah juga kemungkinan di pihak penghantar. Ya. Ya, betul. Kita lihat dekat sini banyak benda lah yang harus kita lihat. Kadang-kadang kerugian itu bukan saja berlaku kepada pembeli, malahan penjual pun boleh sama menanggung kerugian tersebut kan di atas tindakan daripada pembeli ini. Baik, terima kasih diucapkan kepada Prof kerana menerangkan kepada kita tentang COD inilah. Jadi kepada anda yang mungkin ingin membuat sebarang pembelian, haruslah menghubungi pihak pembeli itu. Kita harus berbincanglah kan antara satu sama lain untuk kita mendapatkan barangan tersebut. Baik, terima kasih diucapkan kepada Prof Dr. Ida Mat Yassin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, itu dia Profesor Dr. Ida Mat Yassin, pensyarah Putra Business School, bercakap tentang proses COD ini. Jadi kepada anda, saya doakanlah agar tidak tertipu dan sebagainya. Dan kalau anda menghubungi pembeli dan penjual dan sebagainya, kita harus jujurlah kan dengan sebarang tindakan yang kita